but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warna gamuk orang kita. Okey, kat sini kita nak terangkan pasal soalan yang tanya tu. Saya dah tukar plug baru tapi cepat kong. Adakah disebabkan saya buka tuti satu ke apa sebagainya? Kita nak terangkan kat sini pasal plug. Okey, ni korang tak tengok lah. Ni kotak saja je, bukan diisi pun. Kotak saja je. Tapi ada bunyi lah. Okey, benda ni sebenarnya dia ada satu sebab. Motor kita ni menggunakan plug, tak kisahlah B8ES ke ataupun BP8ES. Dia ada dua je orang tu ni pakai, BP8ES ataupun B8ES. So korang boleh beli kat kedai. Ini adalah plug B8ES ni adalah plug asal lah, plug kata apa dicadangkan untuk 125ZR. BP8ES ni kebanyakannya RZ yang pakai, sebab dia panjang. Kalau tengok kepala pun ada beza kan. Saya ada terang video sebelum ni pasal plug. Tapi kat sini saya nak terangkan masalah tanya ni, plug ni kalau kita tukar, masalah cepat kong ni kenapa? Hari ni kita nak cerita lah, tak kisah korang pakai plug berapa ringgit pun. So kita cerita hari ni kenapa plug tu cepat kong. Yang pertama, disebabkan pembakaran dia terlebih minyak. Dia dihalang untuk mengeluarkan api daripada plug. Plug ni sebenarnya tugas dia daripada kuil magnet tu kan, hantar ke CDI. So CDI akan menghantarkan api kepada kuil plug dan kuil plug akan menghantar kepada plug terus kepada enjin kita. So apabila dia dihalang, ibarat kata pintu tertutup, pintu pembakaran minyak ni tertutup sebab minyak terlampau lebih. Bila dia bakar kita punya minyak tu tadi, ada sisa baki yang dalam kita punya blok menyebabkan pembakaran tu tadi tak sempat. Jadi dia hantar meletup, tetapi ada sisa baki petrol menyebabkan plug kita basah. Bila basah, berlakunya tadi spark. Dia macam kata korang biasa pakai motor, korang setting, nak bagi contoh sepatutnya sekali percikan semua nisbah minyak dalam tu terbakar. Tetapi sekali percikan tak cukup untuk minyak terbakar, tinggal lagi separuh. So separuh tadi bila dia tunggu giliran kedua untuk bakar minyak tadi, dah masuk lagi satu. So jadi 1,5. Jadi selalu lebih minyak. Ini yang kita tak nak. Lebih minyak, plug kita ni cepat kong dan cepat mati. Memang sangat-sangat cepat mati. Kadang-kadang tu korang tukar plug tak tahan lama. Biasanya disebabkan kita punya setting carburetor tu terlalu basah. Memang terlalu basah, plug cepat makan. Mana-mana motor pun kalau setting basah memang cepat makan. Tak kisahlah motor apa sekalipun, kalau plug dia setting basah memang cepat makan. Korang pakailah plug mahal ke, tak kira lah apa G-Power ke, Iridium ke, apa-apa diam-diam ke, setting basah plug tak tahan, setting kering pun plug tak tahan. So mana kita nak setting? Kita ni setting keadaan sempurna untuk motor kita. Kita tak boleh nak main hantam je. Orang lain pakai Venjet 300, kita pun nak pakai Venjet 300. Bila kita pakai 300, plug kita mati. Sekali ride pergi sini, pergi KL, plug kena pakai sampai 40 biji plug. Tak ke menjadi satu modal lah tu. Satu RM5 sekarang. Kalau kata 10 biji plug dah RM50. Korang kira lah, okay? Jadi disebabkan berpunca masalahnya minyak lebih. Okay, minyak lebih ni pula bukan kata saya akan cakap minyak petrol saja lebih. Minyak tuti pun kalau over boleh menyebabkan plug kong. Sebab tu nak cek macam mana kita nak cek bagi dia sempurna. Korang kena cek di plug. Mana-mana motor dalam dunia ni untuk setting bagi ngam, kita kena cek plug. Sebab kita ni pakai carburetor, kita bukan pakai injection. Nisbah minyak pun kita tak tahu berapa masuk dalam kita punya motor. So keputusannya adalah di plug. Sebab plug akan menceritakan sama ada minyak tuti korang tak cukup, sama ada minyak korang petrol korang tak cukup. So sinilah jawapan dia, plug lah. Bukan kata korang kena buka blok tengok piston dan sebagainya. Korang tengok plug, korang boleh tahu korang punya minyak kereta korang cukup ke tak, tuti korang lebih atau tak. Kat mana keputusan minyak petrol dan kat mana keputusan tuti? Yang ni pun ramai orang confuse lah. Okay, saya terangkan sikit. Kebanyakan plug ni, keputusan tuti dia ada dekat keliling. Dia ada dekat keliling kita punya besi ni. Keputusan minyak petrol dia ada dekat sini tau, dekat kepala ni dan juga sini. Okey, bukan kata semua minyak petrol, minyak tuti tak kena kat sini, bukan kata semua minyak petrol tak kena dekat tepi, kena. Tetapi keputusan dia
kebanyakan ni datang dekat sini minyak petrol, tepi ni minyak tuti. Sebab motor kita ni ada dua benda, dua subjek dalam motor tu. Yang pertama adalah minyak tuti, yang kedua adalah minyak petrol. So kalau korang setting motor, pastikan pelak korang tu cantik. Ni salah satu sebagai satu rujukan lah. Dia jadi perang macam ni. Okey, kejap saya zoom okey. Dia jadi perang, keperangan dia semacam ni. Yang ni kita nak kat tepi dia hitam. Korang pasal tak? Kat tepi hitam. Ni adalah satu contoh lagi. Korang tengok kat tengah dia perang, kat tepi dia hitam. Ni pun sama. Okey. Yang ni tengok kat tengah dia itu perang, dekat tepi ni hitam. Alright. Kalau pelak yang bermasalah, saya tak ada pelak masalah. Nak cari pun tak jumpa. Saya rasa pernah saya buka motor-motor orang pelak masalah, tapi saya tak ada lah. Okay, tak apalah, kita sebagai demo Kalau korang tengok putih, memang putih lah. Besi ni pun akan jadi putih, ataupun besi ni hitam, tengah ni putih. Putih ni ibarat kata macam kena tepung. Bila kena tepung tu, itu tandanya pelak korang ni nak cair. Kenapa pelak kita nak cair? Disebabkan minyak tak cukup. Minyak petrol tak cukup. Bila minyak petrol tak cukup, minyak petrol ni sebenarnya bukan kata untuk pembakaran saja, dia juga salah satu untuk menyejukkan kita punya enjin. Sebab minyak petrol ni sejuk sebenarnya, bukan dia panas. Dia sifat dia sejuk. So bila minyak petrol korang tak cukup, automatik orang punya pelak akan jadi cair, akan jadi keputihan, dan akan boleh menyebabkan benda ni patah. Okey, benda ni patah, boleh patah besi ni. Daripada besar akan jadi kecil. Disebabkan panas. Okay. Kalau jadi macam tu, sebaiknya korang pergi setting balik kereta, biar jadi basah, jangan biarkan lama. Silap-silap korang punya blok kena pergi potong, piston korang tembus, habis tak pakai. Dekat sini saya terangkan dah salah satu tip. Kalau lebih tuti ni, dia akan jadi kong juga, tapi pelak korang terlampau basah. Selalunya kita buka pelak ni semasa enjin kita sejuk, jadi petrol tu sebenarnya dia akan kering. Okey, yang basah sebenarnya adalah minyak tuti. So korang tengok kat sini, kalau ada basah cantik, basah sikit tu cantik lah. Tapi kalau basah tu terlampau ataupun sampai berlengas kan, tu maknanya lebih tuti. Lebih tuti pun dia menyebabkan kita punya pelak cepat kong, tapi makan masa yang panjang. Kalau petrol cepat je, hari ni tukar, esok boleh jadi kong. Okey, saya rasa penjelasan tentang pelak ni korang dah faham. Terima kasih yang tanyakan soalan. Kita buat video macam ni senang, kita dapat keputusan yang tepat. Kalau korang nak pakai pelak tak kisah B8ES ataupun BP8ES, tak ada masalah. Macam ni pelak G-Power, kebanyakan saya setting, saya pakai pelak NGK ni je. Okey, saya tak pernah pun pakai pelak mahal untuk setting motor. Tapi kalau nak pakai kemampuan, nak pakai pelak Iridium ke, pelak NGK, pelak G-Power ni ke, tak kisah, korang boleh pakai. Bila korang pakai pelak mahal ni, dia lebih tahan lah berbanding dengan pelak murah. Pelak ni RM5, mana boleh samakan dengan pelak harga belah-belah ringgit ataupun puluh-puluh ringgit. Korang jangan samakan pelak mahal dengan pelak murah ni. Tak adalah pula pelak yang harga RM6, RM5 ni boleh tahan sampai 10 tahun. Macam tu je lah, bajet dia lah. Korang anggaran, kalau korang ada bajet lebih, saya sarankan pakai pelak G-Power ni. G-Power ni banyak bagus lah, sebab api dia ngam. Tapi nak setting balik, sebaiknya korang cek pelak balik. Pakai pelak baru, korang tukar setting kereta korang tu, tak kisah korang tebuk lubang angin berapa, pakai pelak baru, korang test dan korang running motor korang agak dalam 5-6 kilo. Kalau pelak korang menunjukkan tanda-tanda bacaan yang baik, kekalkan. Sebab tu setting, bukan kata ikut orang, setting kita punya motor, cara kita. Okey, itu saja untuk kali ni pasal pelak lah. Saya harap dapat menjawab semua persoalan tentang pelak cepat kong, masalah setting kereta yang cepat kong dan tuti berlebihan. Kita sambung di video seterusnya. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Kalau rasa benda ni kurang penjelasan, korang boleh tanya soalan di bawah. InsyaAllah nanti saya free, saya akan jawab lah soalan-soalan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik boy, lacon, jom.